Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bagi memberkati bicara persada kita pada petang ini, majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bicara persada lalu, di pentas ini kita telah membicarakan sebuah isu jihad dan daulah Islamiah merungkai persoalan. Bertemu kita sekali lagi di arena bicara persada pada petang ini, dan pastinya seperti apa yang tertera di layar skrin di atas pentas bicara persada ini, jelas kita dapat melihat sebuah bicara dengan tajuk rotan, mendidik atau mendera. Saya percaya kita semua yang berada di sini inginkan penjelasan, pencerahan terhadap isu ini. Pasti banyak persoalan yang timbul di benak fikiran kita. Dan untuk mengupas serta mencari jawapan terhadap persoalan yang syarat berlegar di fikiran kita. Hadirin sekalian, bersama kita selaku moderator majlis yaitu Saudara Said Munawar, Said Muhammad Mustar, dan barisan ahli panel kita terdiri daripada yang berbahagia Profesor Dr. Zuriah Mahmud, Profesor Counseling Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Datuk Hairul Anwar Ahmad, pengurusi sukarelawan Peguam untuk Semua, yaitu Suka Guam, dan yang berbahagia Ustaz Ahmad Dazuki Abdurrani, pengasas Komplek Darul Tibun Nabawi. Hadirin sekalian, ayo sama-sama kita amati apa yang ingin disampaikan dan dikongsikan oleh barisan ahli panel kita, dan semua dipersilakan untuk memajukan sebarang persoalan kepada barisan ahli panel ini. Tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya saya mempersilakan Saudara Said Munawar Said Muhammad Mustar selaku moderator majlis bagi mendalikan bicara persada dengan tajuk rotan, mendidik atau mendera. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas pembukaan seketika tadi yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azlan Ghazali, barisan profesor dan tenaga pendidik, barisan panel dan tuan-tuan sekalian. Selamat datang ke acara untuk kesekian kalinya saya mengemudikan perbincangan ini. Saya kira panel telah pun diperkenalkan latar belakang mereka tadi. Ayuh sekali lagi kita berikan tepukan paling gemuruh kepada ketiga-tiga panel. Di sebelah kiri saya adalah Ustaz Ahmad Dusuki, di tengah-tengah itu adalah pengurusi Suka Guam yang juga teman Datuk Hairul Anwar, dan di hujung sana Prof Dr. Zuriah Mahmud. Melihat latar belakang ketiga-tiga ini, kita boleh menjangkakan ke mana hala tuju perbincangan ini, tetapi harus kita bereskan beberapa perkara asasi. Saya yakin tajuk ini tidak akan timbul jika tidak berlakunya insiden penahanan ibu bapa di Sweden. Saya hampir yakin kita tidak akan bincang pun tajuk ini, immaterial. Sehinggalah kita terduduk termanggu bila, rupanya salah di negara maju apabila kita merotan anak. Yang kedua, saya rasa kita belum melihat ataupun kita tidak terdedah soal intimate details insiden di Sweden itu. Kita tahu rotan macam mana, rotan sampai nak pitam, rotan yang macam mana yang salah, ataukah rotan itu semata-mata terus salah apabila anaknya mengadu. Yang ketiga, saya mungkin salah dalam premis yang ketiga ini. Saya merasakan macam tajuk ataupun isu rotan ini, dia menggamit lebih perhatian orang Melayu. Yang berkebetulan Malaysia, Melayu itu sinonim dengan Islam. Kerana saya rasa seperti polemik ini immaterial kepada bukan Melayu yang bukan Islam. Apakah itu benar? Tuan-tuan boleh tanya soalan. Kalau benar, kenapa orang Melayu yang sensitif ini? Adakah kerana ajaran agama itu yang sebenarnya ada asas merotan? Justru soalan yang berikut 3A, tadi itu 3 3A, agama lain macam mana? Apakah mereka tidak sensitif kepada isu ini kerana yang ditangkap itu dua-duanya Melayu Muslim? Adakah ini isu orang Melayu ataupun isu hak asasi? Yang keempat, yang bermain di fikiran saya adalah, adakah dengan itu kita menganggap bahawa apa juga amalan merotan dalam konteks budaya sini tentulah salah dalam konteks hak asasi manusia kalau perbandingannya antara Malaysia dan Sweden?
Yang kelima, wajarkah kita mengalah dan tunduk kepada neraca ukuran hak asasi antarabangsa? Soalan semua tu Ustaz, Datuk dan Prof kena jawab. Konon lah, provok sikit. Dan ruang ini tuan-tuan adalah ruang untuk tuan-tuan bertanyakan soalan. Saya rasa pengurusi tadi pun sudah memberikan laluan. Saya lihat ada beberapa mikrofon. Saya nak tengok tangan yang mereka nak bertanya. Ada? Tak bersedia lagi? Kita mengadakan perbincangan ini secara terbuka, ya. Dalam erti kata, mungkin pusingan awal ni saya akan bertanyakan soalan kepada setiap satu, dan disusuli mungkin pusingan kedua kalau tuan-tuan tidak ada soalannya. Dan saya difahamkan khalayak yang berada di depan saya ini bukan semuanya dari UKM. Saya tengok anggota keselamatan, polis pun ada, akademik dan teman-teman dari sekolah juga. Pastilah latar belakang soalan yang akan ditanyakan itu juga mewakili sektor yang mana tuan-tuan wakili. Jadi mungkin saya mulakan dengan sebelah kiri dulu, Ustaz, boleh ya? Saya ada menyebut sedikit soal apakah ini isu Melayu, isu Islam. Jadi Ustaz, mohon Ustaz Dusuki memberikan sedikit gambaran latar belakangnya. Apa yang boleh, apa yang tidak. Dalam konsep Morotan ini, apa yang Morotan mendidik dan di mana demarcation line-nya sehingga kita boleh mengatakan ini sudah bukan lagi mendidik kalau dari kacamata Islamnya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Yang dihormati pengurusi, Datuk dan Prof, serta ahliatan kuasa penggerak, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara tentang mengenai tajuk kita, rotan mendidik ataupun mendera ini. Kalau kita sebut tentang mengenai kacamata Islam, kita kena faham bahawa Islam ini merupakan satu agama dakwah, agama yang menyeru manusia kepada kebaikan, dan bukan agama untuk menjadikan manusia itu menjadi hidup semakin sukar dan tertekan, tidak. Bahkan Islam mengajar supaya kita selamat, bukan selamat di dunia, bahkan kita kena selamat sampai ke akhirat Allah. Sebab itulah Islam dia ajar kepada kita kemuncak dalam hidup kita ini. Kita ada dua sahaja tempat, sama ada tempat kita ke syurga ataupun tempat kita ke neraka Allah. Oleh kerana perjalanan kita ini tidak sekadar untuk di dunia, tetapi Allah jadikan perjalanan kita ini, kita akan mati dan kita akan menghadap di hadapan Allah sampai ke akhirat Allah. Maka kita kena pastikan perjalanan kita selamat sampai ke dalam syurga Allah. Di antara cara bagaimana nak selamat sampai ke dalam syurga Allah, kita mesti mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat kita, supaya kita boleh sampai betul-betul tepat dengan kehendak yang diajar oleh pencipta alam ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam konsep mendidik ini, dalam konsep yang mengatakan, yang namakan dengan salah satu didikan dalam Islam, diambil yang dinamakan dengan salah satunya yang disebut dengan rotan. Kita kena faham benda demikian, kerana Allah sebut dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang cerita tentang mengenai rotan. Misal contohnya, kalau mana seorang isteri yang nusyus, misal contoh Allah menyebut dalam Al-Quran Karim, fa'izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Seorang isteri yang dalam keadaan nusyus, kalau sekiranya kamu takut isteri kamu ni jadi nusyus, maka salah satunya kamu diajar supaya fa'izuhunna, kamu diajar supaya kamu ingatkan dia. Kemudian lepas pada itu wahjuruhunna, kamu diajar supaya jauhkan daripada tempat tidur kamu dengannya. Dan yang ketiga wadribuhunna, dan hendaklah kamu pukul padanya. Pukul ini bukannya berbeza kalimah dalam Al-Quran di antara kalimah wadribuhunna dengan kalimah fajliduhunna. Berbeza. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan dapati di sana ada perbezaan di antara fajliduhunna dengan wadribuhunna. Fajlidu maksudnya hendaklah kamu sebat dia. Sebat sampai peringkat kamu diajar supaya nampak kesan daripada sebat itu. Tetapi wadribuhunna, kalau sekiranya kamu diajar supaya kamu kena pukul dia, bukan sampai kesan kepada jasad, tak. Tetapi kesan pada apa dia? Kesan pada yang namakan dengan hati dan perasaan seseorang itu sendiri. Kita buat contoh itu dalam Al-Quran Karim. Kemudian kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar anak-anak ini mesti dididik dan diasuh dengan didikan untuk selamatkan dia sampai ke akhirat Allah. Bagaimana nak suruh selamat ke akhirat Allah? Kalau dalam hidup kita ni, apabila kita sebut kita beriman, kita tak boleh kita selamat seorang, tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah cerita tentang mengenai orang yang beriman, dia jangan fikir dia seorang. Kamu jangan fikir hidup kamu untuk kamu seorang, jangan. Tetapi kamu kena fikir yang sama, isteri kamu bagaimana, anak kamu bagaimana. Di antara benda yang kamu kena fikir dalam hidup kamu, solat. Solat ni di antara benda yang asas. Dia panggil umdah, yang menjadi asas kepada dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Sehingga kan solat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, muru auladakum, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu ini pada usia 7 tahun, hendaklah kamu suruh dia untuk dia solat. Tetapi sampai pada usia 10 tahun, wadribuhun, hendaklah kamu pukul padanya. Apabila dia tak nak juga solat, kamu kena pukul pada dia. Pukul ini perbincangan para alim ulama, bincang panjang. Ulama-ulama tak bincang pukul terus, tidak. Tetapi alim ulama jadikan beberapa syarat. Di antara rujukan, kalau para hadirin sekalian boleh rujuk dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dalam kitab Pendidik Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, dia menggariskan lebih kurang 10 syarat. Sebelum kamu nak pukul kepada anak kamu tersebut, kamu mestilah melalui proses-proses terlebih dahulu. Di antaranya proses nasihatkan dia, ingatkan dia, kemudian bagi rangsangan pada dia. Sehingga kan untuk pukul ini tak boleh terus untuk kamu ambil didikan untuk pukul terus, tak boleh. Allah jadikan waktu mana nak pukul, Allah suruh kamu pukul usia dia 10 tahun. Waktu 7 tahun kamu didik dulu. Kamu didik, kamu bentuk, kamu asuh. Dalam keadaan dia membesar dan dia membesar sehingga dia tertanam dalam jiwa dia. Kalau dia tinggal solat 1 rakaat, dia sudah menempah neraka Allah selama 80,000 tahun. Siapa yang dia tinggal solat 2 rakaat je, subuh tadi dia tinggal solat 2 rakaat, dia sudah bersedia untuk menempah neraka dalam hidup dia 160,000 tahun. Ajar dan didik. Tanamkan dalam jiwanya rasa takut. Takut tentang apa dia? Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Di antara sebabnya kerana kamu tinggalkan sembahyang waktu mana kamu dihidup di atas dunia. Artinya dalam Islam waktu mana sebut rotan, Islam tak suruh ambil rotan itu dengan tujuan untuk mendera, tidak. Tetapi Islam ajar tujuan kamu ambil rotan untuk mendidik anak kamu, mendidik dan mengasuh. Sehingga kan ulama-ulama sebut bagaimana cara untuk nak rotan. Di waktu mana kamu nak rotan, pastikan perasaan kamu jangan dalam keadaan kamu marah. Kerana waktu mana kamu marah, di waktu mana kamu nak rotan, kamu rotan tadi, kamu marah, artinya kamu bersama dengan syaitan untuk memukulnya. Jangan kamu dalam perasaan, dalam suasana yang tak elok. Kamu dah nasihat, kamu dah bagi peringatan, kemudian kamu dalam keadaan emosi kamu stabil. Waktu sebaik-baiknya, waktu mana kamu nak rotan, kamu sebut pula a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waktu mana sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, pukul dia. Waktu mana pukul dia pula, Islam gariskan. Waktu mana nak pukul, jangan pukul pada tempat-tempat yang berbahaya pada jasadnya. Pukul pada tempat, jangan pukul pada mukanya. Kerana muka ni air muka mesti dijaga. Kemudian jangan pukul di dadanya. Kerana bimbang kalau dipukul di dadanya boleh menyebabkan tersentak perasaannya, menyebabkan kematian padanya. Jangan pukul di perutnya. Kerana di perut ini ada usus-usus yang perlu dijaga. Dan pukullah di peringkat bawah padanya. Di mana pukulnya? Pukul di telapak kaki. Telapak kaki yang sebaiknya. Ataupun di mana? Di telapak tangannya. Dengan cara dengan kita pukul tadi, bukan pukul dengan penuh perasaan, tak, tetapi pukul dengan penuh agama. Waktu mana kamu pukul ini sendiri. Yang ni yang diajar dalam agama. Kalau kita nak sebut tentang pukul ini, sehingga akan sampai peringkat dibentuk dengan kita rotan tadi dengan tujuan sampai pada jiwanya, bukan sampai pada jasadnya, tidak. Tetapi jiwa itu yang mainkan peranan dalam kita boleh faham tentang bagaimana rotan dalam peringkat yang pertama
dalam pandangan Islam terhadap rotan yang diajar dan disuruh dalam agama ini sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Apa yang Ustaz berikan gambaran itu bererti rotan itu adalah syar'i, kalau betul ya. Bukanlah sesuatu yang, kalau kita menganggap bahawa apa yang dilakukan di Sweden itu sama ada rotan cara macam mana pun sudah dianggap salah, maka bererti kita sudah menyanggah hakikat bahawa ramai yang mengatakan Malaysia ini negara yang Islamik, negara Islam, ya. Justru yang perlu kita tahu sekarang ni adalah the intimate details apa yang berlaku di Sweden. Dan berkebetulan Datuk Khairul ada di sana. Berapa lama Datuk ada kat sana? 2 minggu? 3 minggu? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Jadi kalau nak cerita panjang bagaimana peranan dan juga usaha Datuk memahami realiti, elok kita berikan sedikit gambaran apa sebenarnya yang berlaku di Sweden. Datuk, silakan. Terima kasih. Tadi Ustaz cakap pasal rotan, saya tengok sayu je semua. Ada yang terkenang sama ada kena rotan masa kecil-kecil, ataupun kita tengah merotan anak kita sekarang, kan. Ada keinsafan pun ada. Terima kasih Saudara Moderator, Abang Syed, Ustaz, Prof, our Vice Chancellor yang sudi hadir, Prof Azlan dan semua yang hadir. Terima kasih. Seperti yang Saudara Moderator sebut tadi, tajuk ini tak mungkin jadi satu perdebatan umum ataupun satu yang menarik kalau tak berlaku di Sweden. Kalau ketika kes itu mula dihidu media, sebenarnya buat pengetahuan semua, mereka sudah pun direman selama beberapa minggu. Tapi tak diceritakan pada keluarga di kampung dan pihak berkuasa di sana pun menyembunyikan kerana macam malulah. Kena penjara. Dipenjarakan ataupun direman di Sweden. Tetapi apabila pihak suku Guam dapat hidu perkara ini, kita kata tak ada benda nak dimalukan. Kerana pada kami undang-undang ada both side, ada dua-dua jendela. Ada undang-undang yang bagus, ada undang-undang yang tak bagus. Kecuali yang ditetapkan oleh Allah, kan? Apa saja yang datang daripada manusia ada kelemahan. Sebab itu undang-undang yang dibuat di Sweden berkaitan dengan Child Protection Act itu memang ada kelemahan yang menyebabkan kita dapat tahu malam tu kita ambil pukul 11 malam terus pergi ke Sweden. Kelang kabut, tak sempat ambil pasport di KL, buat pasport di Melaka terus pergi. Apa yang kami dapat di sana? Pertama, apabila pasangan itu hanyalah menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dan bapa, selesai, untuk mendisiplinkan anak-anak. Sebab itu ketika kita menghujahkan kepada Mahkamah Sweden, kita tak kata ini budaya. Sebab tu saya minta media masa tu dan juga orang ramai jangan sebut ini budaya orang Malaysia. Sejak bila pula kita budaya merawatan anak? Betul tak, Prof? Bukan budaya. Ini adalah sebahagian daripada komponen, sebahagian daripada ciri mengasuh anak-anak. Sebab Ustaz tadi dah cerita panjang lebar, tak disebut ini adalah rotan ini tidaklah disebut sebagai salah satu komponen ataupun satu budaya dalam Islam, budaya Melayu ataupun tata cara seorang Islam. Dia adalah sebahagian daripada komponen mengasuh anak-anak. Apabila kita membawa perkara ini, pihak Sweden, mahkamah berkatakan bahawa sejak tahun 1930-an, 40-an lagi, sudah ada beratus-ratus ribu kanak-kanak dipisahkan oleh ibu dan bapa. Bayangkan. Dan kebanyakannya adalah imigran. Orang yang datang daripada luar bekerja, dan kita dapat lihat, saya di mahkamah, saya lihat Bangladesh, Iran, Siamis, orang Siam. Mereka ini sebenarnya adalah asalnya kanak-kanak yang dipisahkan sehingga berumur 18 tahun dan akhirnya mereka menjadi orang Sweden, orang di sana. So kita kaji lagi apa lagi di sebalik kes ini. Rupanya ada beberapa perkara yang misteri. Yang pertama, adakah mereka terlibat dengan komplot atau sindiket? Ini kat sini ada orang Sweden ni kedutaan ke? Tak ada kan? Kan besok kan tak boleh pergi Sweden lagi. You have the freedom of speech but not after speech. Tapi tak apalah, saya dah pergi Sweden tak ada apa pun. Kalau dia nak tahan saya daripada pergi Sweden pun saya dah tak kisah dah, kan? Tak ada apa pun, IKEA je kat sini. Okey. Tak bermaksud saya kata boykot IKEA nanti.
apabila kita tengok rupanya ada industri. Saya katakan industri kerana bayangkan bagi seorang anak angkat yang dipelihara oleh keluarga angkat, mereka dibayar allowance sebanyak 40,000 crowns. There you are. Kita kira 40,000 crowns lebih kurang 10,000 ringgit Malaysia bagi seorang anak. Jadi kalau ada 4 orang anak, 3 orang anak dipisahkan, dijaga, siapa yang untung? Ada satu industri, business driven, di mana ibu bapa angkat itu akan dapat sebulan 10,000 ringgit bagi setiap anak. 30,000, 40,000. Di sana lebih besar nilai dia, dalam 40,000 crowns. So maknanya dia memang target, mereka memang mensasarkan mana-mana pihak luar yang tak arif undang-undang ini selesai untuk mereka membuat keuntungan, kerana keuntungan itu akan ada datangnya daripada mungkin pemandu van sekolah. Ya. Lepas tu jaga Pak Gad tu. Cikgu sekolah sendiri, jiran tetangga. Bila kanak-kanak datang sekolah naik van, setiap hari dia akan tanya, anything happen, your parent whack you last night, things like that. Dia tanya, kena rotan ke? Apa jadi ke kan? Jadi anak-anak akan cerita sampai depan security guard akan tanya lagi, cikgu akan tanya lagi sebagainya. Kerana kalau dia dapat tips, kalau dia dapat bagi tahu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sweden dan mereka ini didapati bersalah, kemungkinan mereka dapat habuan untuk sebahagian daripada komisen dan sebagainya. Sebab itu apabila kita bongkar perkara ini, mereka agak bimbang kerana kita nak bawa benda ni ke peringkat antarabangsa. Akhirnya, saya pendekkan cerita sedikit. Akhirnya, walaupun pada peringkat awal kita jangkakan mereka mungkin dipenjara sehingga 6 tahun, ya, tetapi mereka nak jaga air muka dan sistem kehakiman mereka. Akhirnya si ibu kena 6 bulan, si bapa kena 3 bulan. Kenapa ibu kena 6 bulan? Kerana ibu ada guna ekstra, pakai hanger. So, awas ya yang pakai hanger. Awas juga yang pakai getah pipe. Awas. Kerana ianya bagi mahkamah, ianya lebih bersifat zalim, kejam berbanding rotan itu sudah pun diterima sebagai instrumen disiplin. Selagi mana rotan itu tidak mencecah kawasan menzalimi atau mencederakan seperti yang Ustaz sebut tadi, ianya dianggap mendidik, okey. Jadi yang pertamanya saya untuk pusingan pertama ni saya cerita sebahagian daripada pengalaman di Sweden itu supaya kita lepas ni rungkaikan 2-3 aspek lagi untuk penjelasan. Sekian, Assalamualaikum. Ya, cakap soal rotan tu saya kalau guna hanger 6 bulan ya. Tapi agaknya dia beza tu antara rotan Tesco dengan rotan Giant, tak sama. Tebal sikit. Mana yang mudah patah tu dia cepat sikit lah. Kalau guna rotan Giant tu dia 8 bulan lah. Alright. Cumanya apa yang Datuk timbulkan tu adalah merupakan satu insight ya. Insight apa kita nak sebut bahasa Melayu. Ada satu suluhan yang istimewa menggambarkan bahawa setinggi-tinggi apresiasi mereka kepada hak asasi, mereka tidak mahu memperakukan pula bahawa di dalam mereka mengagungkan hak asasi itu sebenarnya mereka membuka ruang kepada sindiket-sindiket sebegini timbul. Sebelum saya beralih kepada Prof, cuma satu je Datuk yang saya nak timbulkan. Kita menjangkakan bahawa hukuman ini diberikan kononnya nak menjaga air muka dan juga membela hak anak itu. Tetapi adakah dengan kaedah itu menurunkan kadar juvana di negara itu sendiri? Menarik, bagus soalan tu ya. Saya nak come to this later, tapi kita punya moderator ni tangkas. Adakah ketika dalam mahkamah kita menghujahkan sejak tahun 30-an 40-an Sweden dan negara-negara Skandinavian ya, Norway, Finland, Denmark adopt ataupun menggubal undang-undang ini, adakah kita tanyakan dalam mahkamah, adakah bukti yang menunjukkan kadar jenayah ataupun moral di kalangan kanak-kanak di negara saudara menurun? Kerana kita dah ada statistik itu. Kita dah buat kajian, kita dah merujuk kepada pakar di sana. Dia tak boleh jawab,
Dia kata, oh, saudara tak ada jawab sebab itu tidak memihak, tapi kita ada jawapan. Kita jawapannya adalah sejak mereka, ya Prof, memulakan undang-undang yang dianggap kononnya membela kanak-kanak, tidak pernah 1 tahun pun graf itu menurun. Setiap tahun graf jenayah, kesalahan moral kanak-kanak juvenile di Sweden meningkat sepanjang tahun. Sebab itu kalau ada wakil Sweden di sini saya tak takut. Sebab kita ada grafik yang jelas menunjukkan menaik. Kalaulah undang-undang ini baik untuk kamu, sudah tentu ia merosot. Betul tak? Dia mencegah. Tetapi apalah nak dipertahankan undang-undang sebegini, sekiranya akhirnya kanak-kanak di negara saudara meningkat kadar jenayah dan gejala sosialnya. Itu dia. Terima kasih Datuk. Saya sengaja tanya soalan itu kepada Datuk sebelum saya terjun kepada Prof. Kerana sebenarnya soalan saya kepada Prof sama. Ya, kita kata okey, sana tak boleh merotan, nak mendidik anak, tapi kadar jenayahnya naik. Maka di sini kita mengatakan bahawa sebahagian daripada ciri Islam itu adalah merotan supaya mereka interdidik. Soalan yang sama, adakah dari segi kaunseling, dari segi psikologi remaja kita apabila di rotan itu tak pula naik kadar masalah juvana kita dalam konteks Malaysia ini? Saya tahu bahawa Kementerian Pendidikan misalnya sudah memperkenalkan pelbagai garis panduan nak menjaga air muka. Misalnya, guru kanun rotan ni cara pelajar perempuan tak boleh dirotan. Hakikatnya kes juvana di Malaysia pun yang rotan ni pun naik juga. Jadi sebenarnya rotan mendidik atau mendera ni immaterial. Masalah juvana ini mungkin satu benda yang variabelnya di luar daripada elemen rotan atau tidak. Mungkin Prof boleh bantu. Terima kasih. Terima kasih saudara moderator. Yang saya hormati rakan-rakan akademik, Datuk Visi dan juga para hadirin sekalian serta panelis yang berada hari ini. Saya teruja menyahut cabaran dekan saya untuk datang bercakap hari ini. Not because bukan kerana seperti yang saudara Syed kata tadi lah, bukan memilih sama ada rotan itu satu mendidik atau mendera. Bagaimanapun topik itu kita pilih sebab dia memang boleh mengarahkan perbincangan kita, ya. Bagi saya rotan adalah alat, hanya alat dalam yang boleh kita gunakan dengan cara kebaikan ataupun dengan cara keburukan. Ia menjadi isu dalam pendidikan apabila rotan itu disalahgunakan. Okey. Dan saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan di sini penggunaan rotan itu sama ada dalam keluarga ataupun juga di sekolah. Sebab kan inilah peluang untuk kita berkongsikan, ya, ilmu pendidikan itu dengan para hadirin sekalian. Prinsipnya mendidik ini memerlukan 3 elemen yang utama: pendidik, pelajar dan juga interaksi antara keduanya. Jadi saya ingin mungkin memberi perhatian kepada apa yang Ustaz kata tadi. Ada 10 langkah sebelum sampai kepada rotan tu, and it is possible to do that kalau kita merupakan pendidik yang berkesan. Jadi perkara pertama, mendidik itu memerlukan seorang pendidik yang berwibawa, berpengetahuan, mempunyai maklumat yang cukup, dihormati dan disayangi. Yang kedua, pelajar itu pula adalah pelajar yang terlibat secara aktif dalam mempelajari ilmu. Jadi kalau kita letak pendidik itu sebagai ibu bapa, pelajar itu sebagai anak, tetap ada peranan mendidik dan mempelajari itu. Dan interaksi itu yang penting. Interaksi dalam pendidikan yang berkesan mempunyai beberapa elemen yang penting kita perlu bagi perhatian, iaitu kaedah pendidikan, maklum malas pendidikan, bahan-bahan yang digunakan. Kaedah itu kita banyak kaedah-kaedah pendidikan yang boleh kita jadikan cara pembelajaran supaya anak kita itu ingin belajar dan tak perlu kita gunakan kekerasan, berdasarkan kepada kepelbagaian, kebolehannya, multiple intelligence-nya, keupayaannya, kesihatannya. Contohnya pembelajaran berkumpulan, sama-sama belajar macam mana cara nak sembahyang, solat dan sebagainya. Dan kedua, cara belajar lagi yang mencari ilmu, melihat kaedah yang sesuai dan relevan kepada kegembiraan mereka. Contohnya kalau hari ini kita buka internet, kita boleh lihat dengan mudah dalam bentuk kartun, step by step, macam mana cara nak bersolat, apa makna solat dan sebagainya. So pada hari ini
dengan teknologi kita, dengan social media kita, pendidikan itu menjadi sangat lebar, luas, mudah, bukan sahaja untuk guru di sekolah, tetapi juga untuk diaplikasikan oleh ibu bapa. Jadi kita boleh mengambil peluang daripada perkara tersebut. Dan salah satu lagi elemen pendidikan yang saya ingin berkongsi ialah maklum balas ataupun respons kita kepada anak kita apabila mereka belajar. Respons dalam dua cara, iaitu sama ada social response ataupun material response. Social response adalah kasih sayang, peluk, tepuk dan sebagainya. Manakala material response adalah janji-janji manis kita lah kepada anak kita kan. Jadi perkara begini kalau diamalkan dalam keluarga, bukan sahaja boleh mengelakkan sampai ke tahap step yang ke-11 tu Ustaz, iaitu merotan. Tetapi awal-awal lagi ada hubungan yang cantik antara anak dengan ibu bapa. Jadi untuk menjawab soalan saudara moderator tadi, bagi saya dan kalau daripada segi psikologi dan kaunseling, inilah punca utama sama ada anak-anak itu akan terlibat atau tidak dalam jenayah. Pada kita lihat ya, pengaruh ibu bapa itu the first 6 years personality terbentuk. The first 6 years personality terbentuk. Anak-anak tu tak tengok orang lain. Dia tengok hanya ibu bapa dia je. Dia dengar hanya ibu bapa dia saja. Daripada umur 1 tahun hingga 6 tahun. Lebih pun di tadika. Seterusnya selepas itu 6 tahun hingga 12 tahun. Sekolah rendah. Kanak-kanak tak keluar ke mana-mana. Mereka masih balik ke rumah. Ya. Jadi kita lihat personality itu terbentuk, kepelbagaian itu terbentuk. Kalau kita lihat pada kita pergi darjah 1 ya, pelajar-pelajar darjah 1 ni, hari pertama ada yang dah senyum simpul ya, dah berani, seronok, gembira, hanya sampai ada yang dah boleh mengurat dengan cikgu lagi, cikgu cute-cute kat sekolah kan. Ada yang sangat takut pergi sekolah. 6 years of their life, what have the parents done to them? Membentuk keberanian mereka ya, dan motivasi mereka. Kemudian the next 6 years pula, begitu juga. Mereka balik ke rumah, budak-budak sekolah rendah ini. Siapa yang membentuk mereka? Interaksi antara mereka dengan pendidik utama mereka, iaitu ibu bapa. Jadi, saya selalu bertanya, what have you done to your children in 12 years? 12 tahun adalah masa yang sangat lama. Ya, kalau kita ada rumah tu dah nak buruk dah 12 tahun. Ya, anak tu dah besar. Personality terbentuk dan sebagainya, semuanya bagi saya ibu bapa. Jadi personality begini, selepas 12 tahun dia akan masuk ke sekolah. Kalau 12 tahun itu, for me is the most beautiful moment lah. Kalau kita kenangkan balik kan, hubungan yang sangat indah itu adalah antara kita dengan ayah bunda kita. Ya, tetapi dalam kalangan penjenayah atau pesalah muda, minggu lepas kita ada perjumpaan ya, kita buat program dengan JKM. Kami telah mengadakan perbincangan. Kebanyakan pesalah-pesalah muda merasa sangat marah kepada ibu bapa mereka. Marah kerana cara ibu bapa mendidik itu tak betul, sehingga menyebabkan mereka terjerumus. Apakah cara yang tak betul tu? Satu, terlalu agresif, iaitu tidak mengikut prosedur-prosedur yang dalam Islam. Bagaimana kita nak mendidik anak? Tak menjadi contoh yang baik. Ibu bapa sendiri tak kenal solat, tak kenal amal agama yang sepatutnya. So what do you expect of the children? Ya? So bagi yang datang minggu lepas tu saya tengok anak comot, parents pun comot jugalah. Jadi itu kalau menjawab Tuan Syed, kenapa anak-anak kita banyak terlibat dalam jenayah. Dan mereka marah. Dan satu lagi agresif ataupun yang drive them away. Ada anak-anak yang umur 14 tahun dah keluar daripada rumah dan tak balik. Di Ulu Langat ni berpuluh-puluh ribu kes-kes tingkah laku liar dan tidak terkawal, tetapi mereka terlalu muda untuk dimasukkan ke dalam penjara. Parents mereka terpaksa bond mereka. Tetapi ada juga parents yang tak boleh, tak mampu bond. Ini anak-anak yang pergi ke Geni, sekolah Henry Geni dan sebagainya. Supaya ibu bapa barulah mereka dapat mengetahui bahawa cara pendidikan mereka satu agresif, yang satu lagi tak peduli langsung, tak ambil tahu, neglect, tak pernah tegur, tak pernah marah, tak pernah pukul. Jadi berbanding dengan yang kita katakan tadi, yang selamat, yang anak-anak kita
yang selamatlah, tak ada kes-kes dan sebagainya. They had a fair share of pendidikan, kemesraan, disiplin sama. Kalau rotan ada, rotan itu digunakan kebanyakan lah dalam keluarga-keluarga yang efektif ni. Rotan itu soft reminder. Peraturan difahami. Kadang-kadang tengok gantung tapi tak pernah turun pun. Kalau ayah paling marah pun dipukul ke dinding dan sebagainya. Yeah. So itu perbezaan-perbezaan yang menyebabkan ke mana hala tuju anak muda kita. Prof, boleh saya tanya soalan di sini? Prof menyatakan bahawa rotan itu alat dan itu pilihan terakhir. Dan kita punya garis panduan untuk menggunakan rotan ini dalam sistem sekolah yang sudah ada garis panduan yang agak baku, standard, piawai ya, tak boleh lebih dan kalau kurang pun tak berkesan. Tetapi di dalam pengamatan Prof ya, soalan saya ada dua. 1A adalah, apakah ada kajian bahawa terbukti mereka yang sampai ke tahap perlu di rotan ini selepas di rotan berubah sikapnya? Satu. Dan yang kedua, saya pun dah lupa soalan yang kedua. Punyalah obses sangat dengan soalan yang pertama. Apakah berubah mereka yang sampai ke tahap, okey, langkah ke-11 dah ni, kena rotan. Hasil kajian menunjukkan apakah yang selepas di rotan mereka berubah atau tidak. Okay. Dan tak apalah, saya reserve yang bahagian tu. 1A dulu. Boleh saya sambung ya. Ya. Interesting ya, di sini ada juga rakan saya daripada KPM ya. Okay. Kita KPM juga dalam proses mengadakan semakan semula ya. Mungkin saya boleh share dengan rakan-rakan audiens di sini bahawa hukuman rotan ya di Malaysia ni telah termaktub ya dalam ordinan pendidikan semenjak 1959 lagi betul? 1957. Ya. Tapi public caning dah tak ada. Public caning, rotan awam dah tak ada. Public caning pun baru ni. Okay. Jadi 1957 dah ada berkenaan disiplin sekolah. Tujuan dia menjaga disiplin dan guru besar berkuasa menjatuhkan hukuman sekolah dengan syarat hukuman dera kepada pelajar perempuan dilarang dan untuk pelajar lelaki pula adalah dihadkan kepada menggunakan rotan ringan di tapak tangan untuk yang sederhana sebanyak maksimum 3 kali saja dan kalau kesalahan berat maksimum 3 kali di punggung untuk pelajar lelaki berlapik. Maknanya kalau kita melihat prosedur di sekolah itu memang sudah jelas. Kenapa rotan ini masih menjadi isu? Ialah kerana terjadinya kejadian-kejadian salah guna. Dan satu salah guna. Yang kedua, saya rasa ibu bapa juga tidak dieksposkan tentang apakah kesalahan-kesalahan itu. Sepatutnya di sekolah itu perlu ada, telah dinyatakan keluar pula pekeliling. Banyak pekeliling lah berkenaan rotan ni menunjukkan Kementerian Pelajaran sentiasa up to date ya dengan isu rotan ini. 1975 peraturan sekolah perlu dipamerkan di bilik darjah. Murid-murid mesti difahamkan tentang peraturan sekolah itu. Murid faham, ibu bapa mesti tak faham. Ya. Kemudian guru perlu memberi tauladan pekerti yang baik kepada pelajar, membantu murid-murid membezakan yang baik dengan buruk dan guru perlu faham bahawa murid-murid itu belum matang. Okay. Ya. Seterusnya 1995 keluar lagi pekeliling kerana hukuman keterlaluan oleh guru merotan hingga melukakan, tindakan yang nak ambil sendiri tanpa kebenaran guru besar. Jadi banyak isu-isu. Kemudian surat pekeliling 2003 melarang penggunaan rotan dalam bilik darjah ataupun di khalayak. Jadi peraturan tu telah ada dan sekarang Kementerian sedang membuat semakan untuk updatekan balik. Prof bimbang salah laku atau salah guna rotan. Tetapi dalam kes yang mana rotan itu sudah digunakan mengikut garis panduan itu, adakah kajian menunjukkan mereka yang telah dirotan itu insaf dan berubah selepas dirotan? Itu soalan saya. Okey, sebenarnya tidak banyak kajian tentang rotan ini kerana kalau kita tahu ahli psikologi, bidang rotan ini adalah bidang psikologis dan juga counselors. Psikologis dan saya dah ingat dah soalan kedua saya tapi saya dah ingat tidak berminat kepada tindakan rotan itu. Kerana jadi sebab itu isu tidak dikaji dengan mendalam. Isu yang sama tentang berkait tentang sistem penjara kita. Memenjarakan mereka yang muda ini. Apakah sebenarnya itu satu yang memberikan kebaikan atau keburukan? Jadi
polemiknya panjang ya. Itu kita yes. mungkin akan bawa bahagian berikutnya. Saya mula membuka laluan ini kepada tuan-tuan untuk bertanyakan soalan, memberikan pandangan balas. Okey. Saya nak bertanya berkenaan dengan bendera ni. Adakah timbul isu bendera ini disebabkan oleh pengisytiharan hak asasi manusia? Okey. Disebabkan Sweden itu dia berpegang kepada human right, kan? Yep. So adakah sebabkan human right? Okey, terima kasih Luqman. Saya silakan Tuan Amaruddin, silakan. Saya nak tanya dengan Datuk Carol. Ya. Seperti yang kita tahu, kita pun dah tahu keputusan di Sweden kita dah tahu. So mungkinkah keputusan itu akan berubah sekiranya fenomena ini berlaku di UK? Sebab seperti yang kita tahu, UK banyak Islamik dan berpuluh-puluh lagi masjid apa semua kan. Mungkinkah keputusan itu dapat berubah? Okey. Baik, terima kasih Cik Kamarudin dan juga Cik Luqman. Saya kira kedua-duanya menjurus pada Datuk dulu. Datuk komen dulu sebelum saya buka laluan kepada panel lain. Sila Datuk. Ya, yang pertama Saudara Luqman tanya sama ada ya berkaitan dengan hak asasi ya. Kerana mereka adopt mereka ambil hak asasi manusia, Convention hak asasi manusia, dan juga yang disebut Child Protection Act di negara-negara Skandinavian. Saya jawab sekali dengan saudara yang tanya soal sama ada benda ni boleh berlaku di UK atau sebagainya. Di Sweden ya, perkara ini menjadi satu perdebatan kerana hak asasi manusia itu yang kemuncaknya adalah perlindungan kepada kanak-kanak. Sehingga kan ibu bapa tak boleh tukar antara kes-kes yang menarik, tak boleh tukar rancangan TV yang anak-anak tonton. Tu dia. Mak ayah nak tengok Bollywood, nak tengok Kuch-Kuch Hotahe, anak nak tengok SpongeBob, kita pun tukar channel, besok dia cerita kat orang, kena. Ya? Tak boleh. Datuk jangan bagi tahu ni pada anak saya ya. Susah saya. Jangan ubah rancangan channel di sana. Yang kedua, tak boleh larang anak-anak nak makan walaupun junk food. Tu dia. Kes yang berlaku. Kita kat sini anak-anak nak makan junk food, kita kata jangan makan cikedis. Buat kat Sweden kena report, kena tangkap, kena penjara. 2 cikedis ni pasal. Apa lagi? Kalau kita melarang anak keluar dengan kawan-kawan dia yang dia suka tapi kita tak suka. Dia keluar dengan kawan-kawan rap dia ke, dia keluar dengan kawan-kawan yang kita tak berkenan, kita nak halang dia daripada berkawan dengan tu, tak boleh juga. So sepanjang kajian kita lihat ianya bertunjangkan kepada hak asasi. Sebab itu apabila kita peguam berhujah, kita kata hak asasi manusia yang saudara perjuangkan, saudara tu maksudnya you lah, yang saudara perjuangkan, awak perjuangkan, tidak mengambil kira hak asasi ibu bapa. Nampak? Peguam Malaysia pun cerdik juga. Hak asasi untuk kanak-kanak. Siapa yang jaga hak asasi? Ibu bapa. Hak asasi ibu bapa untuk memastikan zuriatnya itu berada di landasan yang benar. Hak asasi Ustaz. Hak asasi ibu bapa untuk memastikan persekitaran rumahnya itu aman, tenteram dan harmoni. Ya, Prof. Kalau kita biarkan anak kita menonton cerita SpongeBob, cerita Ultraman, cerita tanpa batasan, sedangkan kita nak tengok Kuch-Kuch Hotahe, tak boleh kan? Bukan Prof, orang lain. Takkan Prof tengok Kuch Hotahe. Kan? Itu juga sebenarnya sebahagian daripada hak asasi keluarga itu untuk ada suasana rumah yang aman, damai dan harmoni. Kalau rancangan TV itu boleh memupuk semangat kekeluargaan, macam isteri saya suruh tengok Suamiku Encik Sotong. Saya tengok. Kenapa? Rupanya benda tu menggembirakan seisi keluarga. Ajak anak-anak semua tengok. Saya pun tengok episod yang selang-selang lah. Bagaimana? Rupanya mungkin isteri saya nak benda tu akhirnya kita ajar anak kita. Ni tak boleh, jangan sampai kita terbabas, jangan sampai kita melakukan perkara yang tak sepatutnya. Itulah hak asasi seorang ibu bapa menurut kacamata Islam. Menurut kacamata yang sepatutnya.
Jadi itu dia yang saya fikir hak asasi. Jangan kita mempertahankan seperti mana orang mempertahankan LGBT. Hak asasi dia LGBT, dia nak suka sama jenis, suka sama itu. Hak asasi kita ni yang tengok sakit mata ni, siapa nak tengok? Siapa nak jaga? Saya di Sydney tengok perarakan LGBT. Kita tengah shopping, beli 7-Eleven, tiba-tiba dia berarak sama dia. Kan? Pasangan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan berpeluk-peluk. Hak asasi kita siapa nak jaga? Jadi hak asasi yang diperjuangkan oleh Barat itu ada sepatutnya memikirkan hak asasi orang yang sebaliknya. Dia nak berpakaian, biarkan dalam, kalau ada yang minat pakaian perempuan sebagainya, hak asasi dia pakai dalam bilik, tak akan salah. Tidak ada kesalahan moral. The moment you get out from your room, you pakai pakaian wanita bersolek, itu salah kerana ianya mencacatkan, menjejaskan hak asasi orang seperti saya. Saya nak berbalik pada ustaz ya. Kita tahu garis panduan Islam itu murni. Mungkin kita harus dengar juga kalau ada agama lain juga ada garis panduan yang sebegitu. Tetapi kita dengar daripada agamawan. Ustaz melihat ini. Tapi apa garis panduan Islam pula kalau dah tiba ke langkah merotan itu pun masih tidak berkesan? Islam kata apa? Saya nak sebut dalam perbincangan yang disebut oleh Prof dan juga Datuk sebentar tadi. Saya lihat bahawa kita bertembung di antara satu perintah syariat dengan satu lagi kehendak manusia, di mana kita seolah-olah kita lawan pencipta kita. Satu yang terjadi. Yang keduanya, kita dalam kita berumah tangga, dalam kita mendidik bukan berdasar pada aturan agama, tetapi kita mendidik berdasar kepada kehendak dan pandangan manusia. Sehingga kan kita tak ada kekuatan ilmu pun dalam kita nak membina keluarga kita, membina masyarakat kita. Dalam syair Arab disebut faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, bagaimana dia nak bagi? Dua. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa manusia ni Allah ciptakan dalam keadaan berbeza-beza. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni Allah sebut ada ajula, ada halu'a. Allah cerita benda demikian. Manusia ni tak sama. Dalam keadaan tak sama, lalu sampai satu perintah, apabila keluar perintah Allah, lalu Allah arahkan manusia tu dalam keadaan perintah yang berbeza-beza. Saya buat contoh yang mudah. Satu ayat Quran yang Allah sebut, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ni kalau kita terjemah, hendaklah ada di kalangan kamu sekelompok manusia. Wal takum minkum ummah. Kerja dia apa dia? Yad'una ilal khair, mengajak manusia buat baik. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh manusia melakukan perkara yang baik. Dua kali Allah sebut. Satu benda je, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan cegahlah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ayat yang satu, tapi dalam perkara yang baik ini dua kali Allah sebut, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Allah cerita demikian. Dalam tafsiran para alim ulama tafsir, ulama tafsir dia kata, kerana manusia ni ada orang yang kalau kita sebut tentang agama, sebut saja tentang arahan Allah, dia terima terus. Ada sekelompok manusia yang kalau kita sebut je, dia terima terus. Ada lagi sekelompok manusia yang jenis kalau kita tak rotan, lagi itu dia tak dengar. Kita kena rotan dahulu. Ada di kalangan kita ni, kita sebut datang awal, kita sebut begitu. Dia pun datang awal. Ada sekelompok manusia kalau tak keluar perkeliling, tak datang awal. Dia akan jadi demikian. Dia kena keluar perkeliling dahulu. Ustaz, ramah terasa Ustaz. Ya. Jadi ini yang kena dua tu, halu'a bukan ajula. Oleh yang demikian, sebab itulah dalam Islam apabila kita sebut kenapa kena rotan, kita nak balik pertanyaan tadi. Kenapa? Allah sebut nakalan minallah. Itu satu cegahan yang datang daripada Allah. Kerana aku yang menciptakan kamu, Allah ajar. Dan oleh kerana aku yang menciptakan kamu, yang boleh membetulkan kamu tak ada orang lain kecuali aku. Tak ada orang yang boleh membetulkan perjalanan hidup kita ni kecuali mesti datang daripada Allah, daripada syariat. Daripada syariat juga, oleh kerana datang daripada syariat, Allah sebut, kamu buat
akan tercegah pada diri kami. Saya buat contoh yang mudah, nak suruh kita faham. Kita nak gambarkan pada kita. Kadang-kadang kita tanya, kenapa kita dalam hidup kita ni kita akan cepat terangsang. Misal contohnya, kita buat, kadang-kadang kita tengok, kita sentuh orang perempuan terangsang. Kenapa terangsang? Kita tanya. Sebab dia jawab balik, ni kerana orang perempuan ni, oleh kerana dia lembut, oleh kerana dia perempuan, jadi kita terangsang. Ada orang jawab demikian, kita pun jawab balik, kalau gitu ibu kita perempuan juga, kita tak terangsang pun. Kakak kita perempuan juga, tapi tak terangsang pun. Dalam hidup kita senang kita gunakan demikian. Dia kata, tak, orang perempuan ni dia lembut. Kita kata dia juga yang lembut. Kita sentuh roti canai, lembut juga. Tapi kenapa kita tak terangsang? Ada orang kat sini terangsang pegang roti canai. Nak sebutnya lembut juga. Ustaz, ana pegang roti canai terangsang nak makan. Nak sebutnya gambaran demikian. Kenapa dia? Benda yang terjadi ni Allah yang bagi. Allah yang kurniakan. Kamu rotan, aku bagi pada kamu. Kalau kamu tak rotan, aku tak bagi. Aku tak bagi pencegahan tadi. Suatu kamu ikut dulu perintah aku. Kalau kamu ikut perintah aku, akan datang benda yang demikian lepas pada itu. Akan datang ni, Allah sebut. Saya buat contoh yang mudah apa dia? Saya buat contoh yang mudah untuk kita nak faham lagi akan datang daripada Allah. Allah sebut contoh yang mudah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah seluruh penduduk kampung dan negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, kami akan, Allah sebut lafatahna alaihim barakat. Kami akan buka ke atas kamu pintu-pintu keberkatan. Daripada mana? Minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Tapi walakin kadzabu, tapi sayang kamu dusta. Oleh kerana kamu dusta, fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Kami mula tarik segala benda yang patutnya kami bagi pada kamu tadi kerana pendustaan yang kamu lakukan. Dusta tadi apa dia? Kamu tak ikut benda yang aku ajar pada kamu. Kamu nak berumah tangga boleh, tapi kamu kena ikutlah rumah tangga yang bagaimana. Kamu nak bermasyarakat boleh, tapi kamu kena ikutlah bagaimana cara bermasyarakat dalam agama. Yang menyebabkan waktu itulah datangnya tersusun, datang demikian. Satu kita rotan tadi, kita sebut, apabila kita rotan, kita tak boleh rotan dengan perasaan nak marah. Perasaan yang kita benci tak boleh. Sayyidina Umar, waktu mana dalam perang Uhud, waktu mana dia terlentang saja musuh, jatuh di hadapan dia tarik yang disebut dengan pedang. Ada sebut Sayyidina Ali, tarik pedang, nak pancung, orang tu ludah muka dia. Ludah, musuh tadi ludah muka dia. Dia sarungkan balik, masukkan balik. Apabila orang tersebut katanya, kenapa kamu tak pancung? Pancunglah aku sekarang. Umar kata tak, kalau aku pancung kamu tadi, aku pancung dengan perasaan marah, katanya Sayyidina Umar. Tetapi aku akan pancung kamu dalam keadaan yang Allah mengajar pada aku supaya aku pancung. Orang tersebut sebut terus, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Artinya kalau kita rotan, anak kita terkesan. Kita dahulu ayah-ayah kita rotan kita kerana kita tak baca Quran. Sampai hari ini kita terkesan. Alhamdulillah ayah kita rotan. Kalau tak rotan, tak baca-baca Quran. Kita akan jadi demikian. Kita kesan sampai hari ini. Kita boleh tengok didikan daripada dahulu membesar pada kita saat ini. Ini 10 tahun yang sudah mendidik kita, 20 tahun yang sudah. Tapi cuba kita bayang generasi yang kita tak rotan, generasi yang kita tak didik manusia ni dengan cara demikian. Bagaimana untuk kita nak melalui saat 10 tahun dan 20 tahun yang akan datang? Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Lepas ni ramai pergi kafe bawah, dia order roti canai pejam mata pegang roti canai. Dia nak tengok dia terangsang tak terangsang tu. Dia nak tahu dia ajulah atau halu. Ini yang saya nak tanya pada Prof ni. Yang tadi yang saya terlupa tadi ni kan. Sebab dari segi psikologi dan kaunseling je ni, ada yang rotan berkesan, ada yang rotan tak berkesan. Jadi profilnya macam mana? Jadi itu perlu ada kebijaksanaan, perlu ada hikmah. Sebab kalau setengah tu kita tahu, kalau rotan sampai biat, sampai luka, sampai nak putus pun still tak berubah, apa pilihan pendidikan yang kita ada, Prof? Silakan. Terima kasih saudara Said. Okey, kesan rotan ya kepada siapa? Sangat menarik ya. Kita lihat, bayangkan seorang pelajar yang di rumah telah biasa
menerima hukuman-hukuman, bukan saja rotan lah, perkara-perkara rotan dengan tidak beradab, rotan dengan pelbagai cara, rotan tanpa sebab, bukan saja rotan, cubit dan lain. Okey, pelajar begini, hati mereka sebenarnya telah damage lah, psychologically damage daripada kecil lagi. Remember the first 12 years, hati mereka telah damage sebab mereka tak tahu kenapa, tidak pernah ada momen-momen yang sepatutnya kena rotan tak kena rotan, momen yang tak ada sebab dan kena rotan. Jadi they are confused, they are damaged, psychologically they are damaged. Jadi tidak ada makna apa-apa, pergi ke sekolah kena hukuman yang sama, tidak ada makna apa-apa, tidak ada rasa malu pada dia sebab telah hilang perasaan. Okey, siapa yang menerima impak yang hebatlah rotan ni? Ialah mereka yang tak pernah kena rotan. Ya, anak-anak yang baik, yang memang menurut kata dan sebagainya, akan apabila dirotan dia terus akan berfikir. Dan kalau guru yang merotan itu memberi dengan alasan yang betul, memang salah dan sebagainya, impak dia yes, dia akan berubah. Tetapi ada juga murid-murid yang baik ni tetapi disalah rotan. Saya bagi contoh ya, contohnya seorang, saya mohon maaf ya, ni ada antara contoh rakan-rakan saya ni, contoh rakan saya. Rakan saya memberitahu ada seorang pelajar di sekolahnya telah menulis esei berkenaan kehidupan di asrama. Betapa teruknya kehidupan di asrama. Betapa teruknya kehidupan di asrama. Guru besar panggil, kenapa awak tulis esei yang macam ni memburukkan sekolah kita? Nampak tak perbezaan dia? Di mana salah? Okey, awak salah kerana telah menjatuhkan nama sekolah dan sebagainya. Maknanya peluang pembelajaran di situ telah hilang kerana penyalahgunaan tempat, penyalahgunaan merotan. Sepatutnya pembelajaran yang berlaku ialah macam Ustaz kata tadi kan, orang tu telah meludah muka Saidina Umar. So kalaulah student itu telah mungkin memburukkan sekolah, kalaulah guru besar tu duduk dan okey, ceritakan kepada saya apa pengalaman anda, apa pandangan anda. So much can be learned from that daripada mengikut perasaan kita, marah dan merotan. Jadi kesannya saya katakan tadi, kalau pelajar tu dah biasa sangat, nothing, tak ada apa, tak ada perasaan. Pelajar yang baik-baik ni ada dua kesan lah. Kalau good reason, kesannya baik. Tapi kalau reasonnya tak jelas, kabur, confusing, menimbulkan trauma lah psikologi kepada pelajar tersebut. Itu dia. Okey, terima kasih Prof. Saya buka laluan kepada tuan-tuan, audience berikutnya. Kalau ingin bertanyakan soalan, silakan. Saya ingin berkongsi pandangan ya. Dalam isu pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak ya, saya melihat perlu ada keseimbangan di mana ketegasan diseimbangkan dengan kasih sayang ya. Di mana sekiranya ada ketegasan, di mana kita kata ada disiplin ya. Kalau di sekolah kita ada peraturan, disiplin. Kalau tidak mengikut peraturan, maka pelajar tahu dia kena dirotan. Kalau adalah ya isu ataupun kes yang perlu sehingga dirotan. Dan sekiranya selepas itu adanya kita kata sesi kaunseling yang perlu dilalui oleh pelajar tersebut untuk dia memahami kenapa daripada perspektif ya kasih sayang itu sendiri rotan itu dikenakan kepada mereka. Begitu juga dalam perspektif keibubapaan ya. Mungkin pada soalan saudara Said tadi tentang kajian, mungkin tidak, kita kata agak sukar kita nak cari ya di mana kajian secara khusus. Tetapi kalau dari segi teorinya memang ada teori gaya keibubapaan Bombreen ya, yang mana authoritative parenting menunjukkan bahawa tinggi perlu kepada kasih sayang yang tinggi dan pada waktu sama juga perlu kepada kawalan dan ketegasan yang tinggi dalam sebuah keluarga. Jadi itu akan membawa kepada kesejahteraan keluarga dan anak-anak. Wallahualam. Terima kasih Dr. Rosana. Saya ada soalan untuk khususnya kepada Ustaz lah. Dalam Islam ada hadis yang bagi tahu kalau anak tak solat, rotan. Kalau kita rotan, adakah kita berbuat sunnah
Kalau tak rotan, adakah kita tidak menyantuni hadis? Ya, sebenarnya dalam Islam dia suruh rotan anak kita pada usia 10 tahun. Di mana 7 tahun kita diajar supaya suruh dia dahulu, nasihatkan dia dahulu selama 3 tahun. 3 tahun untuk mendidiknya, sampailah pada usia 10 tahun baru dimulakan rotan padanya. Dan mula rotan pula, rotan dalam keadaan rotan yang kecil saja. Kemudian rotan tersebut lembut, tidak menyakitkan dia, dan tak lebih daripada 10 kali kita rotan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu rotanlah anak-anak kamu jangan lebih pada 10 kali. Jangan lebih pada 10 kali, dengan tujuan untuk menjadikan terkesan pada jiwa dia. Maknanya kalau ditanya tadi, adakah kalau kita rotan dianggap sunnah? Ya, memang sunnah. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah tolong doa mana-mana rumah yang diselitkan rotan dalam rumahnya. Rasulullah kata apa dia? Rahimallahul bait. Dirahmatilah rumah yang ada dalam rumahnya yang diletakkan rotan di dinding rumah tersebut. Imam As-Suyuti rahimahullah meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sendiri. Maknanya lepas pada ni pakak-pakak beli rotan lah senang kita. Ustaz, anak letak atas almari, kira ke? Bagus juga. Sama lebih kurang. Boleh ke? Sama. Tapi anak tak nampak atas almari. Tak apa ke? Boleh ke? Dapat. Kita tunjuk tu anak iblis, anak iblis kita sebut. Maknanya waktu mana kita membesar anak-anak kita, kita tunjuk biar dia datang perasaan rasa takut dan gerun. Itu sikit je kita sebut. Itu sikit. Tetapi yang lebih besar lagi di akhirat nanti. Ajar pada keluarga kita ini di waktu mana kita membesar di akhirat nanti. Sebenarnya kalau saya sebut tentang rotan ini, dia berperingkat-peringkat. Tidak kata semua mesti ditujukan pada anak-anak. Boleh jadi petang ini kita kontak kita terbincang pada anak-anak. Sebenarnya rotan ini sendiri pada isteri pun kena rotan. Dalam agama disebut demikian. Nanti ramai yang sebut, oh isteri je kena rotan, suami tak kena rotan, dia kata. Suami kena rotan pada malaikat nanti. Pada muka. Nak sebutnya gambaran dalam rotan ini berbeza. Kenapa rotan tadi? Tujuan tadi kalau kita nak sebut sama dengan tajuk kita ni, mendidik bukan mendera. Mendidik untuk menyelamatkan kita terhadap apa dia? Menjadikan diri kita selamat sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rotan sampai tak boleh masuk kita ke dalam syurga, nanya kita. Sebab tu kalau kita sebut rotan yang ada ni, kita rotan pada penjenayah, tiba-tiba tak boleh masuk syurga juga, rugi kita. Ini kaedah dalam agama. Bila kita rotan, biar boleh sampai ke dalam syurga Allah. Di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dengan kita buat macam tu pun dianggap mengikut ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Soalan Siti tadi saya tak pasti, doktor. Dia tanya sama ada sunnah ke tak sunnah. Betul. Bahagian kedua dia tanya, kalau tak rotan pun dianggap sunnah juga. Kalau dah 10 tahun tapi salah tak solat, tapi mak ayah dia tak rotan. Kalau kita tak rotan pun tak apa lagi. Okay. Ambil pendekatan 10 tadi. Di awal nasihat, kemudian kita tengok keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Farhan sekalian ada masa, Farhan sekalian baca satu karangan kitab oleh seorang ulama daripada Syria, bagaimana Rasulullah mendidik sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih kurang 40, ada lebih kurang 40 teknik Rasulullah mendidik sahabat-sahabat dalam pendidikan untuk menjadikan hidup ini selamat bukan di dunia bahkan di akhirat Allah. Ada 40. Anda terlupa nama kitab tersebut, tapi 40 teknik yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama daripada Syria, dan telah diterjemah oleh Dr. Syuhada daripada Queen. Dia telah terjemah buku tersebut tentang bagaimana untuk kita mendidik untuk selamat tersebut. Kalau kita tak boleh, kita tak ambil pendidikan untuk kita rotan, maka kita ambil pendidikan yang lain. Cara yang lain, nasihat dia, kemudian ingatkan dia, bagi pengajaran padanya dengan cara yang lebih baik yang kita rasa sesuai. Tetapi kalau sekiranya kita tak ada kaedah lain lah kecuali kemuncak dia rotan lah. Rotan tadi kerana Allah bukan kerana nafsu kita,
dan tidak kerana selain daripada nafsu tersebut. Wallahu a'lam. Betul lah Ustaz sebutkan tadi tu. Kita terjerumus untuk melihat aspek rotan mendidik mendera ni dalam konteks sekolah kecil kan. Jadi sebab tu kita sebut sampai 10 tahun. Tapi tak semayang ni yang tua-tua pun ramai juga nak tunggu 3 tahun ke. Kalau dah umur dah macam ini kan. Itu cerita, itu mungkin pusingan nantilah Ustaz bila kita nak landing nanti. Dr. Rosana tadi bercakap soal keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Jadi resepinya tentulah kita tak boleh nak kata 50-50 kerana ia harus melihat kepada konteks, profil anak pula. Kan? Jadi dari segi hikmah pendidikannya macam mana? Nanti kata mentang-mentang lah dia kakak yang sulung, rotan, dia rotan, adik nombor 2 tidak dia rotan. Jadi how do we decide apa yang efektif? Bagaimana kita menilai? Tuan, minta tolong kaunselor sikit. Must be fair. Must be fair. Tetapi yang pentingnya di sini peraturan itu jelas. Peraturan itu jelas bukan sahaja untuk ibu bapa tetapi juga untuk anak-anak. Jelas untuk dan dipersetujui bersama oleh ibu bapa dan anak-anak. Sebab itu pentingnya mesyuarat keluarga, discussion. Maknanya untuk kita seimbangkan kasih sayang disiplin ni through what? Through what? Mesti ada sentiasa interaksi yang baik antara ibu bapa dengan anak. Dan dalam psikologi memang mencadangkan kita sentiasa berbincang dengan anak kita, apakah peraturan-peraturan di rumah kita. Dan apakah hukuman-hukumannya siapa langgar. Jadi I wonder whether para audience kita pernah berbincang perkara begitu kena dengan anak MOU, kita. MOU Memorandum of Understanding. Mesti ada. Lepas tu yang kedua, pernah tak kita bertanya kepada anak kita, what can I do to improve myself as a mother, as a parent? Pernah tak kita bertanya? Kita selalu always towards anak kita saja. Tapi kita pernah dengar tak apa yang anak kita hendak pada kita? Apa pandangan dia? Kita ni bagus ke? Kita ni dah strict ke? Kita dah cukup disiplin ke? So itu adalah antara perbincangan yang kita boleh lakukan dengan anak kita supaya apa yang kita lakukan itu fair and justice. Jadi kalau nak memilih siapa nak dirotan, tak boleh ada pilih kasih macam tu. Semua orang ada exposure kepada peraturan, follow. You baik ada kasih sayang, you tak baik ada akibat dia dan sebagainya. Tapi itu adalah perkara yang memenatkan ibu bapa lah. Ada effort. Itu yang menjadikan keluarga tu dynamic, ongoing, berbanding dengan dan sentiasa. Nak rotan yang kita katakan, rotan tu soft reminder. Rotan sikit-sikit, tap kan, soft reminder kan. Ada kawan saya sehingga ada hubungan yang baik dengan ayah tu. Ayah dia pakai modifikasi tingkah laku. Kawan saya ada kat sini. Pendekatan modifikasi tingkah laku tu menggunakan rotan. Satu hari anak dia telah memecahkan skrin tingkap kerana bermain. Ni semua all boys in the family. Main lasak-lasak. Jadi merasa bersalah, takut ayah marah, pegang rotan. Ayah, tadi abang main-main dan terlanggar. Dan mengikut peraturan kita, siapa yang nakal dan memecahkan barang kena rotan. Anak tu bawa ke ayah, ayah rotan. Bagi saya, modifikasi tingkah laku yang berjaya. So, anak tahu bukan ayah dia yang tiba-tiba attack dia. Dia dah tahu. Dia bawa, dia redha sebab dia faham peraturan. Saya tak faham. Itulah saya tak faham sebab apa bila Prof sebut redha tu ramai yang bagi respon balas. Ramai yang tak redha ke apa ni? Redha. Redha ya. Anak kita bukan dia takut balik lambat minum teh tarik, isteri duduk belakang pintu, bang ada rotan dia kata. Sebelum saya buka ruang ketiga kepada panel, saya nak tanya semula kepada Datuk ya. Saya rasa apa yang berlaku kepada rakyat Malaysia di Sweden itu sebenarnya adalah juga pengajaran kepada kita. Sebab saya lihat respon balas masyarakat ni dia terbelah. Ya, sama ada bersetuju, tak bersetuju, bersetuju untuk tidak bersetuju ataupun tidak ada pandangan, tapi macam-macam perspektif diberikan. Hak asasi baik, soal wajar tak wajar. Dan dalam kita melihat perbandingan itu di antara buah negara, selalu kita menyatakan Sweden itu berada dalam kedudukan hak asasi, kemudian indeks kebahagiaan hidup juga tinggi, segala sistemnya baik, negara yang kaya, pendapatan tinggi ya. Kita berada di bawah. Tetapi bila berlaku polemik ini, kita menjadi defensif.
kita menjadi defensif. Dan saya tahu strategi cerita-cerita daripada teman-teman yang terlibat, Datuk dan juga diplomat yang ada di sana, cerita-cerita bagaimana twist ya, inflection point, perubahan-perubahan penting di dalam proses nak membawa pulang anak-anak itu. Sebenarnya di situ pun ada banyak turning point, ada banyak pengajaran-pengajaran yang saya tak tahu kerana tak ada siapa yang berani declare. Saya nak cerita tadi, saudara Syed Menawar sebut polemik ini menjadi perbualan rakyat Malaysia sebagainya, dan salah satu aspek yang kita debatkan dalam mahkamah adalah soal bila mana pihak mereka menukilkan the Islamic moderation in Malaysia. Dalam pada kita bawa kita punya hujah, mereka juga buat kajian tentang Malaysia dan banyak artikel-artikel berbahasa Inggeris dan juga berbahasa Melayu menyebut soal moderation in Malaysia. Dia kata, you should be moderate. Why are you whacking your children? This is not Islamic teaching. So nasib baik saya sedia sikit berdasarkan hukum logik dan hukum agama. Saya kata ada misinterpretation dalam perkataan moderation. Moderation itu diambil daripada perkataan wasatiyah pula tu. Wasatiyah. Dan dia sebut your leader been repeating about wasatiyah. Yang sebenarnya adalah wasatiyah. Jadi saya kata this wasatiyah is actually derived from firman from Quranic verses. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Tuhan jadikan manusia ini umat yang seimbang. Saya kata ummatan wasata. Bukan umat yang sederhana. Itu dia saya beritahu mereka, bukan umat yang sederhana, umat yang seimbang, yang cemerlang. Okey. Now, saya kata, mengapa kita kata moderation itu, wasatiyah itu bermaksud seimbang dan cemerlang berbanding sederhana? Maksudnya, pada mereka nak pukul anak itu kena sederhana. Okey, saya faham dia kata tu, maksud dia tu supaya sederhana. Saya kata maksud wasatiyah, moderation yang sebenar dalam Islam adalah apabila kita melakukan sesuatu itu, kita meletakkannya dalam konsep yang betul. Sebagai contoh, kita sederhana, moderate bila kita makan. Kita sederhana. Bila kita berhias, dalam Islam bila kita berhias, kita juga sederhana. Tetapi ada ketikanya kita kena cemerlang, ekstrim, to the extreme. Contohnya kita berperang. Mana boleh kita berperang, saya kata, kita sederhana. Apa akan jadi pada orang Islam kalau bila kita berperang, bersederhana? Maksudnya kita nak potong kepala dia je, separuh. Nak tikam, jadi tak sampai. Apa lagi? Dalam kecemerlangan pendidikan, adakah kita sebagai ibu bapa kita suka anak-anak kita balik, Pak? Alhamdulillah, wasatiyah. Kenapa? 50/100. Macam mana kita boleh sampai itu? So, dia dah buka mata sikit. Kan? Buka mata. Jadinya saya kata, okay, now, this wasatiyah, keseimbangan ini tidak boleh kamu gunakan against Islam. Kerana ianya ada sedikit misinterpretation. Akhirnya, apabila kita menghujahkan perkara-perkara itu, barulah mereka faham bahawa sebenarnya konsep Islam itu membawa kepada adil. Iaitu meletakkan satu perkara itu di tempatnya yang berhak. Macam Profesor cakap tadilah, hukuman itu berbeza-beza, tetapi untuk setiap peringkat umur. Kita boleh bilang kepada anak kita, dalam pada kita tak boleh pastikan, wajibkan dia mesti makan tom yum, dia suka makan mie rebus, dia suka makan mie kari sebagainya. Begitu juga kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, kita tak boleh sama rata. Kalau kesalahannya untuk anak yang kecil, yang besar, kesalahan yang berbeza, mestilah berbeza. Jadi itulah dia bentuk hukuman, bentuk pengajaran yang kita bagi pada anak-anak. Kalau kita derive daripada case student itu, akhirnya orang luar hendak melihat kita terlebih dahulu. Orang Islam, orang Melayu, orang Malaysia menterjemahkan dulu, baru mereka nak percaya. Sebab itu kita ada tanggungjawab di sini untuk memelihara maqasid syariah yang 5 itu. Antaranya itu adalah kita punya, apa Ustaz,
nyawa kita, harta kita, agama kita, akal kita, yang 5 perkara itu dia kalau kita pelihara, insya-Allah kita sudah pun menjaga martabat negara kita. Betul, Tuan Syed. Terima kasih kepada Datuk. Saya teringat, saya sempat cross refer dengan Ustaz tadi. Kalau tak salah saya, kita sebut ummatan wasata. Wasit tu juga adalah istilah yang kita guna untuk referee. Jadi maksudnya referee itu pengadil. Jadi kita boleh gunakan wasit itu sebagai penentu, standard bearer. We should be able in Sweden to say to the Swedish that you have gone beyond what is required. Because we are the standard bearer, we know better. You have to stop here. Ini sudah mendera, ini sudah pasifis. Ya. Saya patut bawa Tuan Syed pergi. Tak, saya tanya soalan, Datuk. Bahagian berikut. Saya berikan laluan kepada tuan-tuan. Silakan untuk pusingan terakhir sebelum kita landing. Assalamualaikum, saya Hadi. Salam Hadi. Saya nak tanya mengenai hubungan di antara keluarga dengan anak-anak. Okey. Ikutkan psikologi kanak dibentuk melalui hubungan antara ibu bapa dengan anak. Ya. Tetapi pada masa sekarang keadaan tidak membenarkan. Mana ada bapa balik pukul 5 petang main dengan anak, sekarang balik pukul 6. Tak ada tak fiction lah, fiction. Tersinggung saya. Gila tersinggung. Fiction. Okey. Ada yang betul tapi saya saja exaggerate fiction. Lagi satu, ada tak pendapat yang mengatakan anak-anak tu yang sendiri yang bersalah? Sebab kita asyik cakap ibu apa penting pada anak, ibu apa yang bertanggungjawab kepada anaknya. Kadang-kadang ibu apa sudah menjalankan tanggungjawab dia, tapi anak masih jadi pangai teruk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri saya Cikgu Muhammad Syahrum. Okay. Kan ada soalan dia cikgu. Dekat sini saya tengok cikgu pernah rotan tak pelajar? Dah tentu. Sudah tentu. Dengan bangganya. Tapi di tangan saya memegang perkeliling perkhidmatan yang Prof cakap tadilah. Tapi dengan izin kita kena tahu izin tu diturunkan oleh guru besar di sekolah. Jadi saya nak kongsi kat sini semuanya daripada Fakulti Pendidikan yang tinggi darjatnya. Saya rendah je kat cikgu sekolah rendah. Jadi pendidikan tu yang ditekankan oleh Ustaz tadi sebentar tadi daripada umur berapa tahun? 7 hinggalah 10 tahap di rotan. Jadi di sekolah rendah lah yang benda ni kita perlu tekankan. Ni lebih kepada perkongsian dan secara ringkasnya sebenarnya kita mendidik anak daripada peringkat rendah. Dan kita tu bukan hanya di bahu ibu bapa semata-mata, di guru juga. Jadi sekarang ni yang saya nak kongsikan di sini, kebanyakan anak murid yang saya dah bertahun-tahun mengajar, semuanya yang tak bijak ni lah, yang tak bijak belajar yang selalu dipiak-piak ke dan dicok-cok kan. Yang tu sensat lah dengan izin mak ayah mereka, dan kebanyakannya daripada golongan mak ayah yang orang kampung. Minta maaf, saya pun asal kampung, dan kebanyakannya mereka tahu menghormati guru dan masyarakat luar. Sehingga kan di pasar malam yang dah besar tinggi daripada saya, dia kata cikgu botak tu datang lagi dia. Dari jauh dia lari, saya ingat nak pukul saya tak kenal dia siapa. Dia datang dan hulur tangan, cium tangan saya. Ini pengalaman, bukan seorang dua, banyak ramai. Dan ternyata saya sendiri pun menghormati guru saya, sehingga kan saya balik kampung saya jumpa dia di pasar malam, bazar Ramadan balik raya setahun sekali. Dan saya buat yang sama. Cikgu saya, yalah lelaki jugalah cium tangan kan. Tidak kan dapat rotan lagi. Jadi saya cium tangan dia, dan insya-Allah benda ni kalau kita teruskan, kita akan dapat apa yang kita inginkan hasil dalam masyarakat hari ini. Tapi cuma yang saya nak kongsikan, kalau boleh dalam perkeliling ni, hukuman rotan 3 kali kesalahan berat dinyatakan kalau menghisap dadah rotan 3 kali di punggung berlapik. Jadi tuan-tuan bolehlah bawa perkara ni berbincang dengan lebih detail. Dan kalau setakat rotan saya rasa tak makan saman lah. Saya rasa lah. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Cikgu, saya nak tanya, cikgu rotan tu ada auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kena elakkan sifat amarah. Itulah saya takut. Dia dengan tenang, dan yang paling penting kita terang dulu kat dia. Kita kata ini awak buat kesalahan sini dan ayah awak telah menghadiahkan rotan ini mewakili
Ayahlah ni. Anggaplah ayah awak ada kat Bagus, sini. cikgu ni. Tapi betul saya kongsi memang mak ayah datang. Cikgu, kalau cikgu tak rotan dia, cikgulah yang bersalah dan dipersoalkan di akhirat nanti. Ya. Sudah. Ya. Saya kata perkeliling ada ni, saya rotan kan, saya masuk penjara. Cikgu pula kena perkeliling daripada mak ayah. Jadi cikgu pula kena perkeliling. Okey, itu saja perkongsian insya-Allah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sebenarnya saya sangat menghormatilah orang yang sabar dengan profession guru ni. Ya, sebab saya tahu, saya selalu sebut, bahkan di sini juga saya pernah sebut, lecturer dia lain sikit, tapi cikgu ni semua masalah dunia ni longgok atas bau dia. Masalah moral pada cikgu, masalah jalan raya pada cikgu, masalah dadah pada cikgu. Betul, masalah parenting pada cikgu, semua seolah-olah macam sekolah itu pusat sehenti masalah sedunia kan. Semua nak dibereskan dalam sekolah. Walhal itu pendidikan akademik lain kan. Itulah sebab tu saya boleh bayangkan kalau saya 2 minggu jadi guru sandaran, dalam 2 minggu tu pun ada yang kena rotan. Kalau cikgu dah 20 tahun jadi cikgu belum pernah rotan orang, saya kata tabik spring saya. Okey, Prof Datuk, Datin. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin datanglah terakhir ya, saya baru balik daripada mesyuarat penyelaras Majlis Pelindung Kanak-kanak. Dan bagi saya ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh berkongsi dengan semua yang ada di sini. Dan saya tahu bahawa Kementerian Pendidikan sudah pun menjalankan roadshow dan pergi menanyakan kepada ibu bapa dan guru sama ada nak terus merotan ataupun tidak. Dalam masa yang sama, kita sudah pun menandatangani Konvensyen Hak Kanak-kanak dan kita tidak pun membuat reservasi dari segi artikel yang berkaitan. Dan dari segi itu, kita juga sedang dalam proses meminda Akta Kanak-kanak di mana kita berharap akan mengeluarkan hukuman sebat untuk kanak-kanak dalam peruntukan perundangan tersebut. Dan kerana jadinya kalau seorang kanak-kanak yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kerana melakukan kesalahan jenayah tidak pun dirotan, apatah lagi seorang kanak-kanak yang hanya melakukan kesalahan disiplin. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah saya percaya Ustaz sudah sebut mengenai kalau nak merotan ada prosedur dan sebagainya. Dan sebagai ibu bapa sajalah, bila agaknya masa kita merotan anak, sewaktu kita sedang marah, sempat tak kita istighfar dan beri dia peluang untuk membela diri dan kemudiannya membuat perkara-perkara tersebut. Itu perkara pertama yang ingin saya sebut. Jadi saya rasa ada perkara yang perlu dibincangkan dengan lebih panjang. Kalau survey itu menyurvey hanya ibu bapa dan guru, tentulah 90% mahu mengekalkan rotan sebagai cara mendidik. Dia ada 2 isu, rotan sebagai hukuman dan rotan sebagai mendidik. Dan kedua-duanya ialah melakukan sesuatu yang menyebabkan kanak-kanak itu boleh cedera. Saya am a child advocate, child right advocate, dan bagi saya, dan saya membuat kerja saya dalam bidang perbandingan antara undang-undang Islam dan civil. Dan bagi saya juga dalam hal ini kita patut melihat juga dan dalam mesyuarat penyelaras pelindung kanak-kanak kita tanya 2 orang kanak-kanak wakil, dan kanak-kanak ini juga memberi pandangan mereka. Dan bagi kanak-kanak itu kami tanya satu soalan. Adakah rotan menyelesaikan isu disiplin? Dia kata tak. Malahan ia menyebabkan anak itu merasa benci, berdendam. Dan dia kata cikgu memang selalulah kita kena cala, tayar kena pancit. Okay? And kalaulah masalah disiplin itu zaman saya jadi pelajar macam tu sampai 2015 masih begitu, adakah rotan jawapannya? That should be something we all have to think about. Saya masa tahun 1991 masa belajar, ada anak kecil di England ya, dan ada rakan saya 2 sepasang suami isteri doktor dan ada anak. Dan bapa ini kerana anak umur 7 tahun nakal, pukul di tangan sehingga tangan itu bengkak. Dan bila sampai ke sekolah dia tak boleh menulis. Cikgu dia kata, kenapa ke tangan dia sakit? What happened to your hands? Ayah dia pukul di tangan. Dan sekolah telah panggil polis dan kebajikan masyarakat. Saya dan suami kena jadi lawyer untuk dia. Plead with the school supaya kes itu tidak dipanjangkan. If not, it's not even the Swedish case. In 1992 we have had the same case.
melibatkan orang Malaysia. In the Swedish case, Sweden tak akan ambil tindakan undang kalau perbuatan itu tidak mencederakan. That's very basic. Dan dalam proses itu juga kita Malaysian is sending a wrong message. Anak-anak itu ditemu bual. Anak-anak kalau ikut akta kanak-kanak tak boleh keluar TV pun, tak boleh tunjuk gambar pun. So these are the things that we Malaysian need to know. Dan saya rasa sebagai guru, saya tahu saya sangat sayang guru saya. Tetapi saya sangat sedih kalau generasi hari ini nampak cikgu dia dekat pintu tu dia dah lari dah. And there must be something wrong with that. So we need to go back and look at the way we mendidik dan bagaimana perkara-perkara ini boleh kita bincangkan. So these are my personal view, dan bagi saya perkara merotan ini, dan statistik yang saya ada ialah 80% pendera kanak-kanak adalah ibu bapa. So that is also something we need to think about. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang harus kita debat, polemik dan ulas selepas mendengar ini, kerana saya kira kacamata kita luas bila membicarakan ini. Saya tanya di dalam kita akan merumuskan, kita sedang landing sekarang ya. Landing kita cuba mencari landasan lah yang boleh dipersetujui. Kadang-kadang kita seorang landing kat landasan lain, kita landing kat landasan lain kan. Kerana saya tanya kepada panel tadi di dalam ruang sebelum kita berada di sini, apakah kita menandatangani convention bererti kita submit kepada nilai sejagat yang tidak semestinya serasi? Is that what we are saying? Kerana sementara kita mengatakan bahawa hukuman rotan dalam konteks Malaysia itu tidak menyelesaikan masalah juvana, kita juga telah mendengar tadi di Sweden semenjak tahun 38 apabila ia dilaksanakan juga menunjukkan peningkatan kes juvana. Jadi saya tanyakan tadi, isunya mungkin bukan kerana rotan sama sekali. It's us to decide nak rotan atau tidak. Dan kita juga menyetujui bahawa rotan yang mendidik, bukan rotan yang mencederakan. Bahkan saya baru saja mengetahui bahawa dalam kes Sweden itu, kes yang kita rujuk ini, tidak pun ada laporan perubatan yang membuktikan kecederaan. Jadi we are facing a very tricky situation. Seperti yang saya sebutkan awal tadi, kita mula berbincang tentang isu ini kerana berlaku di Sweden. Kalau tidak, isu ini immaterial kepada kita. Dan saya sebutkan juga soal bagaimana sensitiviti seolah-olah orang Islam Melayu Malaysia yang nampaknya agitated dengan isu ini. Tetapi yang lain tu kelihatannya macam it's no big deal. Apa sentimennya? Adakah kerana yang dipenjarakan itu Melayu, maka kita lebih sensitif daripada kaum lain? Jadi isu soal menghormati guru pula adalah isu yang mungkin tidak ada kena-mengena dengan isu rotan atau tidak rotan. Ia adalah soal worldview kita yang sudah berubah, soal sikap kita. Bahkan tidak menghormati guru bukan hanya di kalangan pelajar, parents tidak menghormati guru juga satu gejala yang dahulunya kita sangat menghormati guru. Kenapa? Jadi kita tidak ada satu kajian yang empirical untuk kita sandarkan yes or no, black or white. Bagaimana harus kita merumuskan ini untuk kepada ketiga-tiga panel? Prof dahulu. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Seperti yang saya katakan tadi, bagi saya mendidik atau rotan itu hanyalah alat. Mendidik atau mendera itu bergantung kepada cara penggunanya. Kita telah ada undang-undang yang dah tertulis ya, dalam Al-Quran. Di kementerian juga kita telah ada. Masalahnya apabila disalahgunakan. Dan bagi saya ini apa yang saya nak rumuskan ialah peluang, walaupun rotan itu isunya bukan isu sebenarnya, tapi ialah peluang untuk kita berbincang ke hadapan lagi tentang skill-skill pendidikan kita, skill-skill keluarga dan skill-skill kemahiran itu yang again dia akan menjadi bersatu balik dengan apa yang diajarkan dalam Islam kalau kita betul-betul follow. Masalah dia sekarang ni mendera akan berlaku apabila tidak mengikut ajaran yang betul. So bagi saya rumusan dia, the rotan has always been there, ya kan? Bagaimana kita gunakan, manfaatkan untuk kebaikan keluarga kita dan sepatutnya ia memberi hubungan yang lebih baik. Jadi, Prof, ringkas soalan saya. Saya tak pasti, saya bukan pakar dalam bidang. Tapi kalau saya dalam rotan ini, saya akan bahagikan antara rotan kepada pesalah juvana dengan rotan dalam sistem pendidikan sekolah. Saya akan bezakan itu. Okay. Kalau undian saya ambil daripada ketiga-tiga, Prof pro atau against rotan dalam sistem sekolah? Saya guru yes or no? Saya guru, saya tak pernah menggunakan rotan. Jadi because I have the skills. Should we retain
Yeah. In your personal opinion, should we retain caning as educational measure? Kita ada banyak cara. Yes or no? Lawyer kan you dulu. Yeah. It has always been there. Tapi kalau bertanya, if you ask me to vote, I will vote for no. No, okay. Because I have the Saya nak tahu itu whatever saja. 40 techniques yang telah disebut tu. Okay. No need to ada. cane. Alright, terima kasih. No need to cane. Silakan. Datuk. Dan yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Kekalkan. Sebab apa? Sebab dia paling banyak kena rotan tu. Sebab ini saya nak timbulkan. Saya sebelum Datuk menjelas kerana saya taklah terlalu saya baru 40 tahun, 42 tahun. Dan saya lihat teman-teman yang di rotan dalam sistem sekolah saya zaman saya selepas 20 tahun meninggalkan sekolah, dia jadi orang. So, I don't think rotan is the pinnacle of punishment. Akhirnya ustaz pun kata, tadi lelaki ni boleh rotan, suami boleh rotan isteri. So saya tanya, habis tu suami siapa nak rotan? Esok malaikat rotan. Kan? So bagi saya rotan is not the pinnacle. We should not be focusing on, it's not the end. Wahal silap dia rotan di sekolah itu kemudiannya dia. Sebab itu saya tanya tadi, apakah ada kajian yang telah dirotan ini berkesan ataupun tidak dalam konteks kita Sweden to Sweden lah. Datuk. Yes. Kerana saya melihat konteks yang umum bahawa rotan ini adalah deterrence, satu instrumen pencegahan. Saya ambil contoh diri saya dan juga kebanyakan kawan-kawan. Apabila sekarang ini mak kita datang rumah dalam umur kita yang dah lanjut ni, dah tua ni, mak kita datang rumah bila pukul 6.30 pagi, dia dari luar dia kata, "Rol, dah bangun." Kita tengah tidur, kita bangun, kita dah bangun mak. Dah bangun. Tukar suara automatik. Tukar suara seolah-olah dah segar. Mak kita pun tak tanya dah semayang. Sebab kalau dia kata kita dah semayang, dia tahu kita akan tipu. Saya pun akan bangun, dah mak. Dan dia tahu dia tak nak anak dia tipu. Dia cuma tanya, "Rol, walaupun kita dah kahwin, dah 3 orang anak, dah nak masuk 38, 39, dia tetap tanya, "Hairul dah bangun 6.30 pagi?" Saya akan tetap kata, "Dah." Okey, kenapa? Kerana pencegahan itu saya dah lalui daripada umur 6-7 tahun. Apabila masuk waktu subuh, apabila kita belum bersedia bangun 6.30 pagi, dah singgah dah rotan itu, walaupun dalam keadaan yang tak kuat, tapi dia sungguh bisa masuk ke dalam hati, macam Ustaz cakap tadi. Jadi deterrent itu dah sebati apabila instrumen rotan itu. Dan mak kita bukan gunakan rotan saja, apa saja yang boleh ditafsirkan sebagai rotan. Okay. Ya. Apa saja, sebab dia kadang-kadang dia tak bersedia. Dia datang lalu bilik anak dia buka-buka apa saja yang ada. Apa saja yang ada. Kadang-kadang sambil tu tak sempat, dia keluar balik semula. Ambil getah pipe. Ambil itu, ambil kain basah, sebagainya. Cebok. Adik saya sampai sekarang tak boleh lupa kerana mak saya tengah bawa TO panas pun cep. Dan kami dianggap itu sebagai rotan, bukan penderaan. Dan jadi orang. Dan alhamdulillah. Jadi itu dia. Sampai sekarang ini benda itu kita nak bawa. Dan saya apabila anak saya daripada umur yang 15, abang, kemudian adik dia umur 11, lelaki, dan perempuan yang kecil umur 8 tahun, ada beza kita lihat apabila kita mendisiplinkan dia. Kita meletakkan rotan pada abang yang berumur 11 tahun, ada reaksi rebellious. Walaupun kita letak, tapi dia maksudnya dia belum terima sepenuhnya rotan kita. Berbeza dengan adik yang umur 8 tahun, kalau kita baru nak rotan, dia dah mengalir air mata, bersandiwara, dan yang saya anggap ianya sudah sentuh ke hati. Dan itu yang sebenarnya saya nak, bawa anak saya, anak kita takutkan rotan itu sebelum dia kena. Bukan selepas dia kena, dia masih lagi rebel. Okey, habis ya. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama tadi, terima kasih Tuan Syed mencerahkan bahawa dalam kes Sweden itu kita minta laporan perubatan untuk membuktikan apa sahaja sekiranya ada bruises, ada lebam, ada bengkak, sudah tentu ada, tapi tidak ada satu pun. Itu saya boleh jelaskan, tidak ada laporan perubatan yang mengesahkan bahawa anak-anak itu didera
walaupun ada kesan apa-apa, tak ada. Ustaz, merotan sebagai suatu instrumen yang harus dikekalkan dalam sistem pendidikan, sistem sekolah kita, yes or no? Ya. Okay. Selagi mana pantas. Kan, kalau dah saya tak sempat tarik nafas habis. Selagi mana masih lagi ada ayat Al-Quran suruh rotan. Dan selagi mana ada hadis Rasulullah yang mengajar supaya kita rotan. Kerana memang dalam pendidikan kita tak boleh lari daripada untuk kita nak mendidik manusia ini, salah satunya melalui konsep rotan tadi. Tetapi rotan tadi, sebagaimana yang disebut oleh Prof tadi, bergantung kepada orang yang pegang tadi. Kalau orang yang pegang itu dengan pegangan yang ada kekuatan murabbi, mendidik, maka anak itu akan terdidik dengan cara yang betul. Satu. Yang kedua, kita kena ingat, kadang-kadang waktu mana kita rotan itu bukan kita rotan kepada jasad dia, tidak. Tetapi kita rotan syaitan yang masuk dalam tubuh badan itu. Kerana ramai kalau kita tanya kepada anak-anak yang nakal-nakal, yang sukar dan sebagainya, kita rotan dia kata tak rasa sakit langsung. Waktu mana rotan tu dia tak rasa sakit. Kalau kita belajar dalam perubatan Islam, salah satu benda yang sedang terjadi ialah gangguan sedang masuk dalam tubuh badannya. Dan yang ni yang jarang kita nak faham di kalangan kita. Macam kita biasa kena gangguan kan? Biasa bila kita kena gangguan. Bila kita solat, kita kena ganggu. Mula je angkat takbir, kena ganggu terus. Nampak terus Giant, nampak terus Tesco, nampak terus. Kunci kereta hilang, jumpa tengah semayang. Jumpa. Nak sebutnya gambaran bagaimana waktu dalam hidup kita ni, kita senang terganggu. Di antara terganggu yang senang ganggu kita ialah syaitan. Jadi bagaimana untuk menakutkan syaitan? Sehingga kan Rasulullah SAW sebut, Rahimallahul bait, dirahmati oleh Allah mana-mana rumah yang dia ikatkan yang disebut dengan rotan itu di rumahnya, aku tolong doa pada rumah tersebut dirahmati oleh Allah. Dengan tujuan tadi, Datuk bagi tahu tadi tentang apabila anak-anak tengok saja, dia dah terkesan dah. Terkesan dalam jiwa dia. Dia bukan kita nak suruh dera dia, tidak. Tetapi kita nak suruh dia terdidik dan terasuh. Bukan untuk selamat di sini, tetapi selamat untuk di sana. Tetapi benda yang lebih utama lagi, sebab itu rotan ini kalau kita baca dalam hadis Rasulullah terkait dengan erti solat. Kenapa disebut dengan rotan dengan kait dengan solat? Tak disebut dengan rotan terkait kerana tutup aurat. Tak disebut dengan rotan terkait dengan minum arak. Begitu saja tidak. Tetapi dalam proses mendidik, Allah kaitkan dengan rotan dan juga yang disebut dengan solat. Jawabnya, solat ni ibu kepada segala permasalahan dalam kehidupan. Kalian tinggal je solat, kalian sudah memusnahkan segala perjalanan kehidupan. Bangunkan solat, maknanya kita telah membangunkan perjalanan kehidupan kita akan datang. Artinya, kalau kamu tak jaga yang namakan dengan solat, kamu patut dirotan. Dirotan dalam hidup kamu. Bila? Setelah mana usia kamu dah 10 tahun. Dididik dan dibesarkan dalam keadaan demikian. Demikian juga dengan kalimah yang saya sebut awal-awal tadi, rotan pada isteri, kala mana isteri tak dengar nasihat, fa'izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Pukul dia, pukul itu bukan pukul habis-habisan tak. Tetapi ambil tiga urat lidi, pukul dia. Pukul dengan tujuan, kamu kena ingat keluar rumah jangan tak tutup aurat. Kamu buka aurat, jangan dalam keadaan kamu jalan keluar rumah dalam keadaan terbuka aurat. Ini rotan dahulu. Hujung tu barulah Allah sebut dengan tujuan apa dia? Barulah kamu diajar supaya carilah hakim untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kamu. Wallahu a'lam. Saya merasakan hikmah daripada perbincangan ini banyak dan saya tidak mampu untuk mengulaskannya, apatah lagi dalam kapasiti yang sangat ilmu yang sangat terhad. Saya hanya memohon maaf kalau ada keterlanjuran di sepanjang 1 jam dan malah lebih ada konsesi masa 7 minit daripada yang diperuntukkan. Mudah-mudahan kita sama bawa pulang sedikit bekal dan keinsafan dan ada rasa sedikit macam kena rotan lah dalam jiwa kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada ketiga-tiga panel. Terima kasih. Halo. Begitulah menariknya perbincangan berkaitan isu rotan mendidik atau mendera.
dengan kupasan dari 3 panelis kita, Profesor Dr. Zuria, Dato' Hairul Anwar dan Ustaz Dazuki serta moderator kita yang banyak dan telah menceriakan majlis ilmu kita pada kali ini, iaitu Saudara Syed Menawar. Perbincangan itu berkisar dalam konteks yang berbeza, dalam konteks kaunseling, dalam konteks perundangan dan juga dalam Islam. Sebagai tanda penghargaan kepada moderator majlis dan ahli panel, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Mirza Sufri Sufyan, Ketua Eksekutif Universiti Kebangsaan Pakar Runding, bagi menyampaikan cermata penghargaan kepada barisan panelis dan moderator. Dipersilakan. Profesor Dr. Zuriah Mahmud dari Fakulti Pendidikan dan Profesor dalam bidang kaunseling, yang berbahagia Dato' Hairul Anwar, pengurusi sukarelawan peguam untuk semua, dan yang berbahagia Ustaz Ahmad Dazuki, pengasas komplek Darul Tibun Nabawi. Dan dipersilakan Saudara Syed Menawar. Terima kasih majlis, juga terima kasih kepada Encik Mirza. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua yang hadir dalam menjayakan bicara pesada ini. Semoga apa yang kita lakukan ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bertemu lagi di bicara pesada yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.